Assalamualaikum. So hari ni kita nak cover sikit topik pasal UV mapping. Ada request by students yang minta untuk explain sikit macam mana nak buat UV map. Bukan ada dah video tutorial sebelum ni kita pasal UV mapping, cuma kita nak try hari ni different objects. Different objects. Macam mana mungkin cara yang paling mudah lah untuk kita buat UV mapping. Kita start dengan cara paling rajin dan juga cara paling malas sekali untuk buat UV mapping. So kita start dulu dengan bahagian objek yang tengah ni, yang macam bentuk silinder ni kan. So first sekali kita tekan shift I, kita klik pada objek tu, tekan shift I untuk isolate. So isolate untuk kita hide objek lain yang ada dalam scene kita. So kita just nak fokus dekat objek ni saja. Lepas tu kita nak kita nak buka UV editor. Kita buka UV editor, and then kalau kita tengok dalam UV editor kita, kalau kita tengok dalam UV editor kita, kalau kita klik tu, dia akan appear dia punya pecahan kepada kita punya apa kita panggil permukaan dia sebagainya tu. Yang ni untuk permukaan ni, yang ni untuk permukaan belakang, dan juga yang ni sepatutnya untuk permukaan ni. Tapi kalau kita tengok sini macam tak tepat kan, dia punya bentuk pun berubah. So sebenarnya kita still kena buat pecahan baru, dan kita kena buat dia punya set, dia punya UV mapping yang baru. So cara dia dia macam ni juga. UV mapping ni maksud dia kita nak buat dia bukaan, macam bukaan rentas lah kot kita panggil kan, bukaan rentas untuk objek tu. So kalau kita tengok kat sini, kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian untuk objek ni. So kita boleh buka buat 1 dan 2, dan juga satu lagi kat bahagian tengah ni. So untuk kita buat macam tu, kita first sekali kita select dekat bahagian pertama sekali, klik yang first, shift double click sebelah dia. Kita tekan shift, klik yang first, double click sebelah dia. Yang ni dia tak boleh, so awak kena klik satu-satu. And then dekat bahagian macam saya punya ni, saya ada tambah line kat sini, so saya kena tambah juga, saya kena select jugalah kawasan tu. Lepas tu kita kena pergi ke UV, and then kita ambil planar mapping. Sebabkan ni sekarang ni dia scoping je, selection kita tu basically macam 2D lah, pasal dia bahagian depan, permukaan depan saja. Dia tak ada bentuk 3D kan. Kalau macam objek yang tadi tu bentuk silinder, kita tak boleh pakai planar mapping pasal silinder dia ada curve, dia ada keliling kan. So dia tak boleh buat, kita tak boleh pilih planar. Tapi yang ni kita boleh pilih planar. So pergi ke UV, kita ambil planar, dan kita pergi option box. Sekejap saya alihkan ke tepi sekejap. So yang ni kita biarkan default. Yang penting sekali adalah project from X, Y ataupun Z ataupun camera. So nak tahu yang mana kita perlu project daripada mana, kita tengok dekat sini. So tengok dekat sini, sekarang ni benda ni arah sini kan, yang kita tengah select ni di arah sini. So yang dekat sini, yang kita tengok sini, di arah, yang arah ke sini ialah paksi Z. Paksi Z. So kita akan pilih Z axis, and then kita tekan apply. Kita alih balik ke sini. Ini kita akan guna nanti, sebab tu saya tak tutup. Kita pilih Z, and then kita tekan apply. Lepas tu once dia jadi macam ni, saya letak dulu kat luar. Kita letak dulu kat luar. Lepas tu dah buat dekat sini, kita pergi ke belah sini pula. Kita select satu-satu. Ini kita tekan 4 untuk kita check. Takut-takutlah kita ada terselect tempat yang kita tak sepatutnya kita select. Tekan shift dan klik sebelah dia. Lepas tu kita project sekali lagi kepada Z axis, dan kita alihkan dia ke luar. So
So sekarang ni kita dah tinggal, yang ni kita dah buat, yang ni pun kita dah buat. And then yang tinggal last sekali part yang dekat sini, yang dekat tengah ni. So kita select dia, kita shift double click. And then yang ni pun kena juga. So kalau awak punya tak ada ini, then tak payah buat lah. So, kita just pakai yang tengah saja. Okay, lepas tu kita dah select the whole part. And then kita pergi ke modify dan kita ambil unfold. Okay, so kita dah dapat satu ni lah, dan kita dah foldkan dia. Sekejap, kita test sekejap. UV kita ambil silinder, since nama ni silinder. Okay, so yang untuk bahagian ini pula, kita akan tekan paste, shift double click, kita klik yang sebelah dia, and then kita akan select juga bahagian yang ni. Okay, lepas tu kita dah select, kita pergi ke tools, pergi modify, kita ambil unfold. Okay, so kita akan dapat bentuk ni lah. So kita tekan E dan kita boleh rotate sikit, so bagi dia straight. Okay, so kita dah buat bahagian ni, dan kita dah ada yang bahagian ni dan juga bahagian ni. So kita just besarkan UV editor ni, and then kita nak masukkan balik semua bahagian yang kita dah buat. So yang ni untuk memudahkan kita select, kita select kita punya objek kita klik sini dulu, and then kita boleh select macam ni. Okay, kita kena make sure semua objek yang kita dah mapkan tadi, kita kena masukkan dalam kotak ni. Dia tak boleh keluar daripada sini, sebab nanti bila kita snapshot dia tak boleh baca. Bila kita snapshot dia cuma baca bahagian ni je. Okay, so kita try untuk masukkan dia ke dalam kita punya bahagian ni. Sekejap, kalau saya select semua sekali, since dia dua objek yang sama, kita select dua-dua dan kita scalekan sekaligus. Kita masukkan. Okay, katalah objek ni dia bertindih, tindih macam ni. Saya tunjuk contoh. Katalah objek ni dia bertindih macam ni, dan kita nak select tak boleh. Bila kita select, dia terselect sikit bahagian ni. So apa kita buat, select je 2 atau 3 point yang ada kat situ, tekan control, hold control, right click, kita ambil to UV shell. Okay, so dia akan select the whole parts yang kita tengah dah select tadi. Okay, so kita tarik situ, and then kalau ikutkan, kita dah boleh kita terus boleh buat, kita panggil, kita boleh terus UV snapshot and masukkan dalam Photoshop and buat texture. Tapi sebelum kita buat benda tu, kita kena test dulu sama ada kita punya UV mapping ni cantik ataupun tak. So nak test dia, kita perlu apply some texture dekat kita punya objek kita. So kita pergi ke objek kita ni, right click, ambil assign new material, kita ambil maybe Lambert. Okay, payah screen kecil sebab kita tak nak tutup dia kan. Lepas tu kita punya color, kat belah kanan ni ada color. Kalau katalah benda ni tak appear macam tu, dia hilang, kita just klik balik sini, right click, and then kita pergi ke material attributes. Kalau dia tak appear lah, so pergi ke color and pergi ke check ni option box, ambil file, dan kita tekan dekat sini, so letak nama com pun. Lepas tu kita klik dekat objek kita, dekat browse file, dan kita pergi ke file ni. Ni saya dah download daripada internet. So kalau kata you guys nak cari, you guys boleh type dia sebagai checkerboard dekat Google. Checker, CHECKERBOARD. So dapatkan file macam ni, dia PNG ataupun JPEG pun boleh. Okay, so just double click dekat sini.
Okay, so kalau kata kita sepatutnya objek tu dah appear dah, dia punya texture kat sini. So kalau dia tak keluar, kita tekan 6 kat keyboard. Okay, tadi ada some error sikit. Bila saya tekan button apa dah tadi saya tekan, tiba dia error. So lepas tu dia crash. Okay, so tadi lepas kita dah apply tadi, so basically bila kita dah apply kita punya what tadi, kita punya sekejap saya pergi balik. Kita dah apply kita punya texture dia, nak keluarkan texture pada objek kita, just press 6 kat keyboard, so dia akan keluar macam ni. Okay, so kalau katalah awak tengok dia jadi macam ni, kalau bahagian depan nampak macam okey, tapi bahagian belakang pun okey, tapi dekat sisi ni dia problem, dia macam terkoyak. So kalau bentuk dia sama macam bentuk yang kita ambil dekat internet tu, sama bentuk yang macam ni, dia sama kan, so maksudnya dia tak ada masalah lah. Okay, dia tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau dia stretch macam ni, maksudnya ada some issue dekat kita punya mapping kita. So benda tu kita kena betulkan lah. Sorry, satu lagi yang ni saya dah terbuat tadi. Saya punya texture ni dia dah kecil-kecil, dia punya kotak dia. So kalau kata awak nak buat dia kecil macam ni, so apa awak kena buat, pergi right click, pergi material attributes. Okay, lepas tu kita pergi ke tekan color, dan kita pergi ke sini, ambil gong ambil place 2D texture ni, besar lah aku letak nama ni. Repeat UV kalau ikutkan tadi by default dia 1:1. Dia macam ni. Awak punya mungkin besar macam ni kalau kita apply texture tadi. So saya pergi ke sini, saya repeat UV 5:5. Kita nak bagi dia kecil sikit. Kalau awak nak kecilkan lagi pun boleh. Dia tak ada apa-apa makna pun sebenarnya. So kita boleh kecilkan lagi. Kalau 5 tadi pun dah okey dah sebenarnya. Okay, so kita dah buat ni, and then next step ni kita kena buat ialah kita kena betulkan UV mapping ni sampai dia dapat bentuk yang macam ni. So kita klik dekat sini, katalah benda ni hilang kita nak adakan balik. Saya pun sebenarnya tak sure macam mana, so saya tutup balik UV texture editor, kita buka balik, so dia akan keluarkan balik dua-dua tu. So yang ni kena make sure kita on kan, ada kita select yang belah sini. So since kita nak betulkan atas ni, so kita tekan R untuk scale, dan kita scalekan dia sampai kita dapat bentuk yang kita nak. So still sekarang dia panjang, dia dah kecil tapi dia panjang kan. So kita kena kecilkan. Kalau kita besarkan dia lagi halus, so kita kecilkan lagi. Okay, so saya rasa macam kita dah hampir dapat size yang kita nak. Okay, so dia agak hampir sama. So saya rasa kita mungkin besarkan sikit. Okay, just make sure dia tak terkeluar daripada garisan ni, dia still berada dalam kawasan ni. Okay, and then saya rasa semua macam dah okay. Okay, so bila dah okay macam tu, kita dah puas hati, maksudnya kita dah betulkan kita punya UV mapping tu dengan baiklah, dengan sempurna. Okay, ini dah nice dah. So next step kita dah betulkan ni, kita pergi ke image, kita nak UV snapshot. Okay, so UV snapshot ni kita akan letaklah dulu kat desktop. Size dia mungkin kalau kata ni besar sangat, awak boleh kecilkan sikit pada 1024 kali 1024. So 1024 kali 1024. Kalau nak senang color, ambil color merah supaya kita senang nak tengok nanti. Image format boleh ambil JPEG, dan kita boleh tekan apply, okay. Ataupun kita apply and close lah. Kalau kata kita tak boleh nak apply and close, maksudnya kita tak select kita punya objek kita ni. So select dulu dan baru tekan apply and close.
Okay, so alamak, saya tak buka Photoshop lagi. Sekejap saya buka. Okay, so kita dah buka Photoshop. So kita nak masukkan kita punya file yang kita dah buat tadi, UV mapping tadi. Ni yang tadi warna merah yang kita pilih tadi. Kalau warna putih dia payah sikit nak tengok. So sebab tu saya pilih warna merah ni. Okay, lepas tu kita double click kat sini, tekan OK. And then kita nak cari texture kita. Saya try ambil ni lah. And kena make sure size resolution untuk texture kita kena lebih pada 1000 resolution. So macam sekarang ni saya punya ni 1920x1200, which is dia punya size dia quite nice lah, quite besar. Okay, lepas tu kita nak letakkan dia dekat dalam kawasan bulatan tu. Okay, so satu benda yang awak kena ingat ialah awak tak perlu peduli yang kawasan hitam ni. Okay, dia takkan kacau awak punya objek. So kita just kena make sure texture yang kita nak masukkan tu dia kena cover dalam kawasan tu. Kalau dia terkeluar pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so kita just besarkan dia. Kalau boleh yang ni kita letak atas, ini kita letak atas, dan ini boleh opacity down sikit. Okay, so supaya kita boleh nampak kat mana kedudukan dia. So yang ni saya lock je lah, since kita dah tak guna. So yang ni kita tekan B, dan kita boleh gerakkan sikit. So yang ni kawasan yang dia akan cover lah nanti. Okay, lepas tu mungkin kita boleh duplicate another texture, and then yang ni kita bawa dia ke atas. Okay, so kita nak make sure dia cover semua sekali, tekan Ctrl T untuk translate. Kita nak besarkan, dan kita nak dia cover area ni. Kalau kata awak ni rajin lah orang ni, kalau awak rasa nak potong pun boleh potong. Yang kawasan yang kita tak nak ni, nak bagi nampak kemas kan. Ada setengah orang dia tak suka nampak sedikit-sedikit macam ni. Tapi sebenarnya tak ada apa yang nak dikisahkan pun. So kalau awak rasa nak potong, bagi dia duduk dalam ni cantik dia pun boleh. Kalau nak biarkan macam saya sekarang buat pun tak ada masalah. Okay, so once kita dah okay, kita dah puas hati dengan kita punya texture yang kita dah buat, kita boleh tutup dia punya ni. So kita just nak import yang ni saja yang keluar. Okay, sebenarnya cantiknya kena potong dari luar kalau ikutkan lah kan. Tapi saya just biar sebab saya malas. So saya file save as. Sorry, ni tak tutup. Yang ni kita tak nak. Yang ni just a reference untuk kita tengok kat mana kedudukan ni. So kita boleh off dulu. Kita pergi file save as, dan kita ambil JPEG. So kita boleh letak ni sebagai testing lah, UV. Okay, dan kita save. Sebenarnya kan letak kat desktop ni bukan something yang kita suggest lah. Sebenarnya the proper place untuk letak texture ialah dekat, saya Ctrl X Ctrl X. So tempat dia ialah dekat My Documents. Okay, lepas tu pergi ke Maya, pergi ke Projects, Default, dan ambil Source Images. Okay, saya letak satu folder lah. So dalam ni tempat yang kita letak texture sebenarnya, bukan kat desktop. Desktop sebenarnya ajaran sesat sebenarnya, tak boleh letak situ. Sebab saya ni pemalas orangnya, sebab tu saya malas nak letak dalam ni. Tapi sebenarnya ni proper place. So kat mana-mana file, bila awak buat kerja Maya, awak kena make sure awak letak kat dalam folder ni. Okay, dia punya folder dia, yang main folder dia source images. Dalam tu awak nak create folder apa-apa pun tak apa, letaklah nama apa pun. So saya akan letak kat dalam ni, di testing UV. Lepas tu kita pergi balik kepada Autodesk Maya, and then kita right click, kita assign the material balik, and then boleh ambil Lambert lah, ataupun blend ke. Blend ni bagi objek tu nampak berkilat sikit. So kalau awak nak bagi nampak macam ada glossy sikit, berkilat-kilat sikit, boleh ambil blend. Okay, lepas tu kita color, dan kita ambil file. Okay, lepas tu kita pergi sebelah ni and then kita ambil nama tadi IFA. Lepas tu saya double click. Okay, so dia akan cover semua ni dengan baik. So kalau saya smoothkan dia, tekan 3. So
nampak kemas sikit lah. Okay, yang ni tak berapa cantik ni. Tak berapa cantik sangat, pasal dia punya ni hujung ke hujung ni macam ni. Hujung ni dengan hujung ni bertemu, so dia dapat ni lah dia punya ni. Untuk saya try pause kejap untuk saya check balik. Okay, saya cuba tadi nak betulkan bahagian ni. So isu dia kat sini, bila bahagian hujung ni bertemu kat hujung ni, dia bercantum balik. So dia dapat different ni, pasal dekat sini kalau kita check dekat kita punya texture kita kat sebelah ni dengan belah ni, kalau saya padam balik ni, kat sini belah dia agak gelap, dekat sini bahagian cerah. Sebab tu dia jadi macam tu, jadi ada dua colour situ. So cara main tipu dia saya try ialah dengan cara kita stamp dengan dia. Tekan S, kita clone stamp. So saya right click dulu dekat texture atas ni, yang bahagian ni kita right click, kita ambil rasterize layer. Kalau ikutkan boleh klik ni tau, tapi sebab saya dah buat tadi macam ni kan, ada logo ni, maksud dia tengah smart object. So awak nak bagi normal balik layer tu, just right click di situ, ambil rasterize layer, klik sini. Okay, so saya dah buat dah untuk atas tadi masa saya test, so saya tak perlu buat dah lah. Okay, so sekarang ni kita nak stampkan dia. Stamp sini, pergi ke belah sini. So saya tekan alternate, saya klik few times. Okay, lepas tu kita stampkan dia kat sini. Okay, klik sekali lagi, dan mungkin kita boleh bagi dia nampak natural sikit. Okay, okay, so cuba save, kita tengok apa result dia. Save as, kita ambil jetpack dan kita save dekat tempat tadi, dan kita savekan dia. Okay, kita tekan OK. Lepas tu kita pergi balik kepada Maya, dan kita right click material attributes, dan kita klik dekat ni yang play button ni, dan kita tekan reload. Okay, dia dekat sini ya, tekan reload. Okay, so yang tadi tu dia dah fix lah sebelah kanan ni. Okay, kalau awak rasa nak fix lah, ada setengah orang dia tak ambil pot pun benda tu, dan dia macam buat tak tahulah, dia mengharapkan orang tak perasan. Kalau awak nak benda tu nampak ok, nampak perfect, dan awak kena betulkan balik lah dekat situ. Ok, so kalau katalah dekat bahagian dalam ni kita nak colour dia dengan different colour, so boleh pergi balik kepada sini dan kita boleh colour lah kat kawasan ni. Sebagai contoh, kita colour kawasan dalam ni dengan warna lain, contohnya warna merah kan. Ambil ellipse dan kita boleh colourkan dia. Tekan shift untuk kita maintain size, dan kita boleh pilih colour sikit, warna merah ke, tekan control backspace, dan kita masukkan dia dalam tu. Kalau kita nak ngam-ngam, dan kita resize lah dia, masukkan dia dalam tu. Okay, so saya boleh padam, and then kita tak nak bagi dia nampak macam nampak sangat macam kartun, so mungkin kita boleh opacity downkan dia sikit supaya dia blend dengan image belakang, ataupun mungkin kita boleh main dekat sini, tengok mana yang blend. Ni ok, darken, kita boleh tambah multiply, sedarken tadi ok, ni pun ok juga, soft light saya sebutkan dengan darken tadi. Ok, so katalah saya dah suka dengan ni, dan kita pilih file, kita save as sekali lagi, and then kita pergi ke jetpack, dan kita save kat, saya dah buat dia punya shortcut key kat sini, so saya nasihatkan korang pun buat jugalah untuk memudahkan save kan. So pergi ke sini, dan kita right click material attributes, play button, and then kita reload.
jadi colorkan. Okay. So kalau kata nak buat kat bahagian belakang sini pun kena buat lah another one dekat belah sini pula. Okay, so saya rasa itu je untuk yang objek ni. Mungkin kita boleh proceed dengan objek yang seterusnya pula. So saya tekan shift I balik. Okay, kita nak buat belah ni pula. Okay, so belah ni dia a bit different sikit dengan yang sini tu. So ini boleh tolak je supaya dia tak mengganggu penglihatan. Okay, so kita ada ni, saya apa nama, Soana katanya, ni nama dia Soana. Ni alat muzik Chinese traditional music, yang mana saya pun tak pernah nampak dia kat luar. Okay, kita yang ni pun sama juga, kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian, which is yang the first one kita pecahkan bahagian atas ni. Lepas tu kita boleh pecahkan bahagian bawah dia, the whole part untuk bahagian bawah. Okay, first kali kita pilih bahagian atas ni dulu. Lepas tu kita select bahagian atas, control unselect bahagian bawah. Sebenarnya bukan apa, nak cepat select. Itu cara saya untuk select bahagian atas dengan cepat. So kalau kata awak tak reti buat cara tu, awak boleh tekan shift and click satu-satu lah. Macam ni pun boleh juga, asalkan dia dapat select whole part lah. Okay, lepas tu check dulu, takut ada terselect tempat yang tak sepatutnya. Tekan 4 tadi untuk wireframe, tekan 5 untuk shaded. Okay, lepas tu kita nak UV dan kita ambil planar mapping. Since dia scoping je macam 2D image je belah atas ni, dan kita ambil planar mapping. So yang ni kita pilih Z-axis, pasal ni daripada atas kan. So kita ni kena project daripada atas macam ni. So kalau kita tengok sini dia Y lah, Y untuk bahagian atas. So kita pilih Y-axis dan kita tekan apply. Okay, lepas tu kita boleh pergi ke surface, kita ambil EVA texture editor, and then kita alihkan ni ke luar. Okay, so ini bahagian atas, kita letak dulu luar supaya nanti mudah nak susun. Dan kita pergi bahagian bawah sekali, and then kita siapa pula ni ketuk-ketuk 41 lagi ni. Okay, tekan shift, kita double click sebelah dia, tekan shift, double click sebelah dia, and then tekan shift, double click, shift, double click, tekan shift, double click, and then tekan shift, double click. Kalau awak dapat macam tu, dan kita buat lah. Kalau tak ada, then kita just select mana yang ada saja dekat bahagian bawah ni. Macam saya punya, saya extrude sampai dalam, so saya kena select macam tu lah. Okay, tekan apply sekali lagi, dan kita bawakan dia ke tepi juga. Letak dia bawah sikit, kita letak di sebelah. Okay, lepas tu the whole part ni, since dia bentuk silinder, so kita boleh pilih, ataupun kita terus boleh kita try, boleh ke kita terus UV mapping. Pergi modify dan kita unfoldkan. Okay, so kita terus ataupun shortcut key dia ialah Ctrl U untuk unfoldkan dia. So kita terus dapat bukaan untuk objek ni. Okay, dia terus terbukakan. So kalau kita lengkungkan dia, dan dia akan dapat bulatan ni balik lah macam ni. Okay, so ni dah jadi kira dia punya bukaan dia lah. Tu function unfold tadi tu. Okay, so kita boleh letakkan dia kat sini, and then yang 2 biji bola kat sini ni, yang 2 bulat ni, kita select the whole thing, select, dan kita masukkan dia kat dalam sini. Macam orang senang mata misal. Okay, lepas tu tekan control, select a few parts, kita tekan control, and then kita right click, ambil UV shell. Okay, so kita
kecilkan sikit. Okay, so sekarang ni dia tak membawa apa-apa makna selagi mana kita tak test dia dengan checkerboard. Okay, so kita assign the material, kita ambil Lambert, and then kita checkerboard, dan kita ambil 6270 ni file saya. Okay, dan tekan 6. Okay, and pergi ke material attribute sekali lagi. Oh, saya masukkan kat transparency ke break connection. Okay, right click dekat sini and kita ambil break connection. Okay, so kita perlukan color ni je, and kita klik dekat sini sekali lagi, and then kita pergi ke place to the texture. Kita nak besarkan sikit dia punya size dia, kita 66 ke. Okay, so sekarang ni kita dah nampak dia punya bentuk dia. So nampak quite nice. Dekat sini tak nampak ada terkoyak ataupun apa sebagainya, dan kita boleh check bahagian atas ni. Problem dekat atas nampak di size dia tak sama, kecil gila, ini besar, and then kita kena betulkan lah dekat bahagian sini. So apa yang kita kena buat, kita klik dekat sini UV toolkit ni, and then kita select beberapa bahagian, tekan control, right click, and then pergi ke UV shell. Okay, lepas tu kita try kecilkan dia sampai kita dapat size yang lebih kurang sama dengan kecil sangat tu. So yang belah ni macam udah okey. Sebelah ni dia kecil sikit lah, pasal je lah yang ni pun kecil kan, so dia jadi different size. Okay, so ini kita boleh dekatkan sikit kalau nak biarkan macam tu pun tak apa, tak masalah. Okay, so katalah dah berpuas hati, kita dah masukkan dia ke tempat yang sepatutnya. So next step yang kita kena buat ialah kita pergi ke UV snapshot, and then kita ulang balik proses yang tadi dulu lah. Okay, so yang ni kita right click, kita object mode dulu, and then kita pergi ke sini, pergi ke mana, image, kita UV snapshot, and then kita letakkan dia sebagai ni, apa tadi nama dia, apa nama ni, trompet. Ya Allah, tak, saya tak nak berfikir. Okay, dan tekan apply and close. So yang ni kita masukkan dalam Photoshop, and then kita ulanglah balik proses yang tadi, yang mana saya rasa saya tak perlu tunjuk kot. Awak dah boleh tengok balik video ni pada awal tadi, and kita boleh repeat lah dia punya proses. Cuma yang saya nak ingatkan sebagai contohnya, sekejap saya masukkan, jadi kita boleh masukkan iron tadi juga. Okay, so katalah kita nak dia cover part ni, and then ni double click, tekan OK. So kita buat dia ni atas, dan kita opacity downkan dia. Okay, so sekarang ni kalau katalah awak nak dia cover dekat kawasan ni je, so kawasan atas ni kita tak nak dia kena, so awak kena ambil tools yang boleh potong dia punya objek ni lah. So nak senang, awak boleh pakai pen tool ke, nak pakai lasso tool pun boleh, tak ada masalah. So first kali kita right click, kita ambil rasterize layer, lepas tu kita ambil guna pen tool, dan awak boleh curvekan dia kat sini. So ni tempat yang mana kita nak potong dia lah. Okay, so katalah kat sini kita dah ni, right click, kita ambil make selection, tekan OK, dan pergi ke texture kita, dan kita tekan delete. Okay, so yang ni dah tak nak pakai dah, shape 1 ni, jangan just buang lah. So kita dapat lah perfect curve kat sini. So yang bahagian luar ni tak nak potong, tak apa, sebab dia tak akan masuk ke dalam.
kita punya objek kita. So daripada sini kita nak buat dia color ke, and then macam hari tu students dia nak kata dia nak buat lubang dekat sini. Saya cadangkan pada dia tak perlu buat lubang tak apa, since dia nak buat ni sebagai low poly object. So kita buat lubang tu dekat texture. So apa yang saya cadangkan ialah kita boleh create hole sendiri kat sini dengan cara kita buat satu, contohnya kita buat satu ni, dan kita letak color maybe dark grey ke. Okay, lepas tu kita put color dekat sini dan tekan unselect. So kita akan buat lah lubang ni banyak-banyak kan, susunlah banyak-banyak sini. So nanti kita akan dapat lah dia punya result dia. Okay, then kita save dan kita boleh test kat dalam kita punya objek kita ni. So ni nampak ok lah, dia tak rosak ni. Alright, so itu kalau nak buat custom lah, nak buat custom apa kita panggil ni, UV mapping. Okay, ada masanya kan, ada masanya untuk kita terus proceed yang ketiga. Okay, ada masanya saya rasa saya tak nak buat custom. Saya tak nak buat custom UV mapping, which is saya tak ada plan nak letak apa-apa dekat objek ni. Saya nak letak texture je. Saya nak letak texture biasa je atas ni. Saya tak nak letak line ke, saya tak nak letak nama saya ke. Kita just nak letak mapping je kat atas tu. So kita nak apply texture, and kita make sure texture tu tak rosak. So first kali, katalah saya nak apply marble texture kat atas ni, ataupun kita pakailah yang tadi tu kan, just right click, kita assign the material. Katalah saya ambil form, then kita pergi ke color, ambil file, and then kita boleh terus kita boleh ambil yang ni. Okay, so sekarang ni problem dia, issue dia sekarang ni nampak dia stretch, dia koyak ni kan. Kebanyakan part dia koyak macam ni. Atas je nampak ok, atas lawa gila. Yang sini je problem dia. So cara malas ni saya panggil ni cara malas lah. Selalu kita apply benda ni pada objek-objek yang kita kata tak berapa penting sangat dalam scene tu. Contohnya kalau kata awak nak buat contoh kerusi, ada kerusi dan ada kayu kat bahagian bawah kan. So kayu tu basically macam objek yang tak berapa nampak sangat dalam scene tu. So saya selalunya akan pakai cara ni lah. So saya tak malas nak pening kepala. So saya just right click dekat sini, pergi UV, dan kita boleh test dulu dengan automatic mapping. So saya klik dekat automatic mapping, so dia akan mapkan pada objek kita. So saya klik dia kat luar objek mode. So dia dapat effect macam ni. Tapi isu dia ada part-part yang jadi macam ni, part dia banyak terpotong. So UV map automatic nampak result dia tak berapa cantik sangat, tapi at least sekarang ni dia dah tak stretch. Cuma dia botok-botok lah. And kalau kata tak ok dan awak nak try yang lain, kita boleh try yang maybe dia ada few option automatic. Best plane saya tak pernah cuba apa jadi effect. Saya tak ada effect sama je. Okay, maybe kita boleh try sekali lagi, pergi ke maybe cylinder. Okay, cylinder punya effect. Okay, so cylinder ni ada dua bahagian sebab dia map secara pusingan macam cylinder. So tu yang jadi bertemu macam tu, tapi efek dia tak teruk lah bahagian atas. Okay, mungkin kita boleh try yang lain pula. Mungkin kita boleh try ambil UV spherical. Okay, kita tengok apa yang jadi kalau sphere. Okay, so sphere punya effect jadi macam ni. So kita boleh try untuk check dekat sini.
ikut-ikut lah, kita boleh fixkan dia punya yang macam terpotong. Kita boleh tekan mirror UV, kadang-kadang dia bagi result yang agak okey bila kita klik dekat mirror UV ni. Okay. So dia dah tak bertumpuk dah. So kalau kata pergi ke sekali lagi, right click material attributes, klik dekat ni dan pergi ke UV place texture susah sebut, dan tekan dekat mirror V pula. So dia fixkan yang kat bahagian ni pula. Okay. So dia dapat lah. So ini result yang agak bagus lah. Okay. So yang atas ni agak stretch sikit. So itu part yang saya kata apa, mungkin orang tak berapa nampak lah part tu. Saya mengharapkan macam tu lah. Okay. So ni cara malas lah ni. Yang mana kalau awak pakai cara ni, dan awak tak boleh nak buat custom pada kita punya objek kita. Tapi at least kalau objek tu tak berapa penting, dan saya rasa ini solution agak bagus juga, dan saya rasa awak boleh pakai benda ni lah. Untuk contohnya kalau katalah awak buat traditional instrument ya, katalah buat instrument, katalah nak buat orang main biola lah sebagai contoh. Biola tu memang the main objek yang mana awak kena buat mapping dia betul-betul, pasal tu dia main dia. Tapi dia punya stick dia tu, kayu dia tu, yang mana saya rasa objek tu tak berapa penting sangat, tak berapa nampak sangat, kita boleh apply cara ni. So awak boleh test lah yang mana satu yang akan dapat the best result. Sama ada kita ambil spherical, ambil cylindrical, ataupun kita boleh try automatic mapping. Kadang automatic mapping ni dia bagi good result juga. Dia tengok pada objek tu. Okay. So saya rasa maybe sampai itu je. Nanti mungkin next time kita akan cover juga topik lain. Alright. Thank you. Harap-harap korang boleh faham apa yang saya cuba sampaikan hari ni. Thank you. Assalamualaikum.